Boleh mula Ustaz? Boleh? Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, selamat hari raya kepada semua sahabat-sahabat dan juga kita punya moderator, kita punya guru besar lah, ketua kelas Abah Zaim, dan seterusnya kepada sahabat-sahabat yang lain yang sebahagian besar mungkin masih sibuk lah dengan urusan masing-masing. InsyaAllah mereka akan catch up ataupun tengok rakaman lah nanti kalau nak ikuti sambungan perbincangan kita berdasarkan buku Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu. Sebagaimana yang saya dah maklumkan dulu, perbincangan buku ini lebih kepada membicarakan tentang sejarah pemikiran ataupun dipanggil historical sociology, fenomena-fenomena pemikiran keagamaan yang berlaku dalam masyarakat kita dalam sejarahnya, dalam sejarah perkembangan Islam di alam Melayu. Kerana saya nak jawab beberapa persoalan yang tidak dijawab oleh masyaikh kita, guru-guru kita, yang meskipun mereka pakar ataupun mutakhassis dalam bidang hadis. Sebagai contoh Maulana Muhammad Asri Yusof, sebagai contoh juga Sayyibus Samahah Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Sayyibus Samahah. Sebagai contohnya juga adalah Sayyibul Fadilah Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli. Sebagai contohnya lagi adalah Dr. Kamilin Jamilin dan seumpama mereka lah, yang banyak membincangkan tentang disiplin ataupun membongkarkan tentang riwayat-riwayat yang bersalahan dengan riwayat sahih dalam di alam Melayu kita ni. Tapi mereka saya dapati sepanjang pemerhatian saya lebih kurang 10 tahun lebih dulu, mendapati mereka tidak bincanglah secara khusus bagaimanakah riwayat-riwayat yang dinamakan Israiliyat itu ataupun yang dikatakan sebagai hadis al-mawdu'at, iaitu hadis-hadis palsu, hadis lemah, dhaif, yang terlalu lemah sehingga mencapai tahap palsu, dan juga kemudiannya fitnah-fitnah dalam sirah ataupun sebenarnya tahrif, penyelewengan dalam sirah, khususnya sirah Nabi Muhammad, sampailah sirah para sahabat, Muawiyah sebagai contoh yang paling banyak. Itu tidak dijelaskan oleh mereka bagaimanakah, kalau bahasa akademiknya dia panggil genealogi. Genealogi ni macam riwayat lah, ilmu riwayat. Dia punya asal muasal, asal usul. Daripada manakah hal-hal tersebut, perkara-perkara tersebut sampai ke alam Melayu dan establish, yakni bagaimana pula proses dia mendapat tempat di kalangan masyarakat kita dan seterusnya berkembang menjadi satu, kita kata, aliran ataupun arus perdana yang dianggap sebagai biasa ataupun itulah yang betulnya. Dan itulah yang saya fokuskan dalam buku ini dengan 3 topik, iaitu Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di alam Melayu. Dan ia juga bersabitlah dengan secara khusus kajian PhD saya sekarang yang sudah saya hantarlah untuk diperiksa oleh pemeriksa luar dalam, dan insya-Allah kalau tak ada aral akan viva dalam masa 2, 3, 4 bulan lagi lah, insya-Allah. Mohon doa semua ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, seingat saya kita berhenti pada sesi yang lalu, kita sudah membaca mukaddimah lah semua sekali itu. Jadi insya-Allah pada sesi kali ini kita akan masuk kepada bacaan
teks dan huraian-huraian berdasarkan isu-isu semasa jugalah, benda-benda ataupun perkara-perkara yang semasa yang semakin banyak berlaku di sekeliling kita ini. Baik, kalau tengok di sini, saya tukar sikit mukadimah ni, saya letak sebagai pasak minda. Apa tujuannya adalah kerana bermaksud saya nak masukkan iaitu nak dapat tidak untuk nak faham apa yang dibincangkan dalam ni, kena ada satu kefahaman ataupun framework. Dalam akademik dia panggil framework, satu kerangka yang jelas bagaimana untuk membaca dan akhirnya memahami ataupun bagaimanakah buku ini berfungsi lah. Itu penting. Dan ini menjadi tradisi para ulama kita. Apabila mereka mengarang kitab, ada muqaddimah. Bahagian muqaddimah itu ataupun pengenalan itu, mereka akan ceritakan apa di sebalik buku ini, bagaimana, kenapa mereka tulis dan seumpamanya, ya. Dan bagaimana nak guna dan seumpamanya. Kadang-kadang dah dijelaskan dalam buku ini, memang saya masukkan semua riwayat-riwayat, tak kira sahih tak sahih. Tapi saya telah masukkan sanadnya bersama. Maka menjadi keperluan bagi anda semua yang baca ni untuk semak balik sanad tersebut. Contohnya dalam muqaddimah Tarikhul Khabir ataupun muqaddimah tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan itu. Maka Imam At-Tabari rahimahullah dah sebut dalam muqaddimah bahawa buku aku ni, tafsir ke kitab tarikh dia tu, dia memang masukkan semua riwayat yang pelik-pelik, yang ajaib. Apa sebut saja riwayat yang dia jumpa, dia memang masukkan. Memang dia sengaja sebut. Memang dia sengaja sebut. Memang dia sengaja masukkan semua. Jadi, dia bagi maklumat di awal muqaddimah. Dia kata, kalau kata kamu nak nak guna, nak rujuk, nak pakai ni, kamu kena semak lah dia punya riwayat-riwayat tersebut. Itu Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Tetapi orang yang datang kemudian, termasuklah para ilmuwan sendiri pun, ulama sendiri, bila dia nukil daripada Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, maka mereka sebahagiannya bercukup dengan mengatakan, ini saya dah nukil daripada tafsir At-Tabari. Ini saya dah nukil daripada tarikh, kitab tarikh Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Jadi takkan tak sahih. Sebenarnya Imam Tabari dah sebut, memang aku sengaja masukkan semua riwayat, yang sahih, yang tidak sahih, apa semua. Jadi itulah dipanggil metodologi ataupun manhaj, ataupun mesti memahami fan. Dia panggil fan ni apa? Seni. Penyusunan ataupun penulisan kitab satu-satu karya itu oleh seorang ulama, kalau kita nak mencapai murad ataupun matlamat, maksad, matlamat ataupun murad, kehendak sebenar pengarang, maka kita mesti untuk benar-benar membaca mereka punya muqaddimah. Itu tradisinya, tuan-tuan. Memang adalah para ulama kita. Kalau tidak, memang jadi salah faham. Ada orang kata, tengok, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Tanpa dia sedar, memang Imam Tirmizi, manhaj, metodnya adalah tidak semua hadis sahih dimasukkan dalam sunan ataupun jami' Tirmizi. Ada juga hadis yang dhaif, hatta yang dhaif jiddan. Sengaja dimasukkan untuk menunjukkan kedhaifannya. Maksudnya bukan semata-mata ada dalam jami' Tirmizi automatically sahih, tidak begitu. Itu yang mesti kita fahami. Baik. Baik, pasak minda muqaddimah kita baca sikit. Meskipun idea yang ingin dibahaskan dan diangkat dalam buku ini sudah lama berlega dalam minda dan dikongsikan melalui banyak CD ceramah saya sebelumnya, namun usaha serius bagi merealisasikannya dalam bentuk penulisan bertitik tolak dari pengantar sebuah buku yang saya usahakan dengan beberapa orang sahabat. Naskah tersebut yang kami terbitkan sendiri adalah hasil terjemahan dan adaptasi daripada sebuah karya ulama Arab yang tersohor dari Jordan, iaitu almarhum Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 2012 tempoh hari, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia ini adalah antara ulama yang prolifik dalam pelbagai bidang. Kitab dia contohnya Al-Aqaid fi Da'if Quran wa Sunnah, itu 4-5 jilid kan. Dah banyaklah siapa-siapa yang mengaji di Jordan ni, kalau tak kenal dan tak pernah rujuk karya Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah, ganjilah pelik. Kita jadi pelik lah, betul ke dia belajar di Jordan ataupun tidak. Sebab masyhur sungguh, dan buku dia ni boleh kata dalam semua bidang. Dalam bidang yang saya rujuk ni, tentang kisah riwayat hadis pun ada, dalam syariah, tarikhut tashri' pun ada, dan pelbagai lagi. Dan sebahagian besarnya
sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia khususnya. Baik, ada satu buku dia yang menarik perhatian saya, yang bertajuk apa dia? Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadith An-Nabawi. Saya pun cari dia punya PDF bahasa Arab, ada. Dan rupa-rupanya terjemahan Indonesia pun dah ada. Kemudian terjemahan dalam bahasa Melayu yang saya boleh sebut yang dicuri lah secara pun dah ada dalam bahasa Melayu. Jadi masa tu saya nak mengajar satu jemaah muslimat di Yayasan Ta'lim di apa nama TM Telekom Malaysia. Nak buka buku apa ni? Saya nak mengajar hadis, tak beranilah, tak layak nak syarah hadis apa semua. Jadi tapi ada benda yang menarik daripada hadis, iaitu kisah-kisah. Dan kita tahu orang Melayu kita ni suka cerita kisah. Sebagaimana wali-wali, cerita wali-wali apa semua yang penuh keajaiban, keramat, pelik, luar biasa, ajaib, gaib tu, maka kenapa tidak saya berfikir kita dedahkan pada masyarakat cerita-cerita yang pelik, yang ajaib, yang gaib, yang luar biasa, yang begitu sekali hebat, tetapi sahih daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang berlegar dalam masyarakat adalah cerita Tok Wali, cerita Tok Bomo, cerita pelik-pelik, yang gaib, yang ajaib, tapi tidak ada sumber yang sahih. Sedangkan kita mengaji dalam akidah bahawa cerita-cerita yang hal-hal yang bersifat ghaibiyat, sam'iyat, mestilah hanya daripada sumber yang sahih. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu batasnya. Allah Taala hadkan di situ. Benda gaib kena serah pada aku. Tak boleh nak pandai-pandai. Bila kita dengar cerita benda-benda gaib tentang jin, syaitan, iblis, hantu apa semua, daripada Tok Bomo, Pawan Dukun, daripada sekian-sekian ustaz uskun, ustaz dukun apa semua ni, jadi di sana naratifnya kita nak lawan balik, termasuklah banyak ceramah-ceramah yang untuk bawa cerita-cerita pelik-pelik ni, maka naratifnya adalah why not kita mula fokus kepada cerita-cerita yang bersumber daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yang pelik, yang gaib, yang ajaib. Di sinilah bila kita tengok contohnya gerakan tadabbur Al-Quran, gerakan tadabbur ibrah, kisah-kisah Al-Quran oleh Al-Fadil Ustaz Sya'ri Abdul Rahman hafizahumullah bersama dengan tim dia daripada Tadabbur Center. Saya antara terlibatlah di peringkat awal menubuhkan Tadabbur Center, walaupun kemudian tak aktif bersama mereka. Tapi saya terlibat dari awal lah penubuhan mereka bersama Dr. Azrul Azlan dan Ustaz Syahmi. Mereka akhirnya berjaya bawa naratif tersebut, menjawab betapa orang Melayu kita ni jauh daripada kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu. Baik, kemudiannya Al-Quran dah ada tapi yang hadis belum ada lagi. Masa tu Dr. Zaimi baru balik 2016, 2015, 16 tempoh hari. Jadi saya mencadangkan juga, Doktor, why not Doktor jika ada orang ajak kuliah ke apa semua, Doktor guna kitab ni, bagus. Dia pun saya bagi PDF apa semua, saya cari PDF bagi dia. Alhamdulillah sampai hari ni kalau perasan ada kuliah-kuliah Dr. Zaimi yang menggunakan buku ini, Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadith An-Nabawi. Dia ada 51 hadis yang dikumpulkan oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar, yang semuanya majoritinya hadis sahih lah, yang fokus kepada kisah-kisah, cerita-cerita, kisah dalam syurga, kisah di hari kiamat, kisah dalam syurga ada pasal, kisah neraka bergaduh dengan syurga, dan pelbagai lagi kisah yang luar biasa. Dan bila kita buat modal ceramah, tuan-tuan, bagi penceramah amatur macam saya ni, bila kita pergi ceramah, kita tak katalah kita mengajar hadis. Kita kata kita nak cerita yang pelik-pelik tapi daripada sumber yang sahih. Ternyata sambutan terhadap kuliah-kuliah itu cukup baik. Sehinggalah saya mengambil keputusan untuk terjemahkan, dah ada Indonesia apa semua tu, kita alih bahasa, adaptasi jadi bahasa Melayu. Saya ringkaskan lagi sebab nak bagi mudahlah masyarakat baca, dan niatnya untuk seramai mungkin ustaz-ustaz guna untuk ceramah. Dan alhamdulillah Ustaz Qarni Idrus ada guna. Ustaz 2-3 orang lagi lah ustaz yang bukan daripada sunnah pun duk guna juga. Alhamdulillah saya kata ini satu usaha yang dihargai lah oleh sahabat-sahabat yang sudi guna buku, sebab kita memudahkan satu kisah untuk satu ceramah sejam 40 minit begitu. Jadi orang ni bila dengar cerita, kisah cerita ni, orang awam dia jadi minat lah, seronok. Cerita pelik-pelik. Contohnya Kabshin Amlah, seekor Al-Maut telah dibawa ke hadapan ahli syurga dan ahli neraka sebagai Kabshin Amlah.
sebagai seekor kibas yang berbelang hitam dan putih. Dan Allah Ta'ala telah mengarahkan fayuzbah untuk disembelih. Maka disebutlah pada ahli syurga, ahli neraka, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Wahai ahli syurga, kamu akan kekal dan tidak mati selama-lamanya. Jadi bila saya duduk bergulumang kisah tu berapa lama, saya pun ambil keputusan untuk ringkaskan, dan dalam mukaddimah kitab tersebut cukup luar biasa. Kitab Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi ni. Ni kitab dia. Yang bermaksud kisah-kisah ghaib daripada hadis sahih Nabi SAW. Rupa-rupanya sebelum kitab ini ada lagi satu kitab yang bertajuk Sahih Qisasun Nabawi, yang al-Imam Profesor Dr. Umar Salim Ashqar susun berdasarkan hadis-hadis sahih berkaitan dengan kisah para nabi dan rasul. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, Nabi Muhammad, kisah Nabi dan seumpamanya, kisah pakaian, batu melarikan pakaian Nabi Musa dan pelbagai lagi. Nak katanya kita nak approach masyarakat awam di luar sana yang tidak melalui disiplin pengajian hadis apa semua ni, tapi dengan mendekatkan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menggunakan Al-Qissah, cerita-cerita yang sahih daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam buku tersebut yang kemudiannya telah diterbitkan, saya terbit sendiri mula-mulanya sebagai tajuk 40 hadis sahih kisah ghaib ajaib, dan kemudian saya bagi pada Telaga Biru untuk terbitkan 3,000 naskah, saya sendiri cetak 2,000 naskah, Telaga Biru cetak 3,000 naskah, dan dah habislah dia boleh luar. Dan akhirnya tempoh hari masa PKP, Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah telah juga baca ringkasan kisah tersebut dalam ceramah dia, dan dia rekod secara dalam YouTube, secara sistematik dalam YouTube, dan dia baca dan dia dalam bentuk ringkasan. So 2-3 bulan lepas saya jumpa dia, saya propose, kata Datuk, saya pun ada bahan ni, dia guna buku saya tu sebenarnya. Kemudian dia marah. Dia marah sebab apa? Dia marah sebab ada 40 saja kisah. Saya kata saya memang nak ringkaskan, dan saya nak ikut sunnah Imam Nawawi lah, matan arba'in tu hadis 40. Saya tak nak jadi 51 tu. Maka dia kata tak boleh lah. Anda nak baca, tiba-tiba anda baca huruf Arab, anda suruh jemaah baca yang pada buku yang tak buat tu. Dia kata tiba-tiba tak jumpa hadis tu, hilang. Jadi kalau gitu anda kata ginilah Datuk, kita buat semula, dan anda tambah lagi daripada 40 tu, tambah lagi 12 cerita, jadilah 51 semula. Nah, jadilah berapa ni? Kita bahas. Sebelah, sorry. Ada. Sebelah cerita jadi 51 kisah semula. Dah siap dah pun, bukunya pun dah dicetak, apa semua, dan insya-Allah Datuk akan war-warkanlah dalam masa terdekat. Dah siap sebelum puasa itu, pasal 10 akhir Ramadan, Datuk kata kena hold dulu. Datuk Dr. Abu Anas Madani kata kena hold dulu. Duk sibuk nak tadarus, tadabbur apa semua. Iktikaf ni tak ada lah. Nak cerita pasal buku apa semua ni. Ni lepas Ramadan ni, dia lepas dalam Syawal ni dia akan ni lah insya-Allah pasal buku tersebut. Okey, tu ceritanya. Jadi buku ni memberi impak yang besar pada saya. Buku Profesor Dr. Umar Salim Ashqar ni, iaitu Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Kalimah al-ghaib di sini sangat memberikan kesan kepada saya. Dengan apa yang kita nak bincang itu. Okey, kita tengok sikit apa yang saya tulis itu. Cerita-cerita atau kisah-kisah seringkali menjadikan suatu sesi peralihan maklumat berbentuk penyampaian verbal seperti ceramah, pidato dan khutbah menjadi menarik. Ditambah pula si penyampai itu sendiri adalah seorang yang pandai bercerita di samping berceramah, meski apapun bidang dan topik yang diceramahkan, termasuklah ceramah keagamaan. Ini dari dulu lagi. Kalau dalam bidang saya kaji teks sastra Melayu tradisional. Salah satunya yang dalam genre iaitu kita panggil Malay Islamic Hikayat. The Malay Islamic Hikayat, hikayat Melayu berunsur Islam. Khusus yang hikayat-hikayat Melayu ni yang duk cerita pasal Nabi, Rasul, hikayat Nabi Muhammad, Nabi bercukur, hikayat Nur Muhammad, hikayat Amir Hamzah, hikayat banyak-banyaklah hikayat yang berkaitan dengan tokoh-tokoh dalam Islam. Maksudnya ketika Islam datang bersama dengan cerita-cerita itu telah dihikayatkan oleh orang Melayu kita.
Tapi masyarakat zaman tu masyarakat yang tak erti membaca, yang erti membaca, yang erti menulis ni hanya orang istana. Jadi ilmu terlebih dahulu dapat pada mereka. Jadi apa yang mereka tulis betul tak betul, sahih tak sahih, semuanya jadi betul kepada masyarakat. Maka ada hikayat Isra' wal Mi'raj. Itu yang saya kata menarik tu. Tetapi bila kita nak apply disiplin dalam hadis, iaitu ilmu riwayah dan ilmu dirayah, sebahagian orang sastra dia tak setujulah. Dia kata teks sastra ini hanya untuk hiburan, bukannya diyakini sebagai teologi ataupun akidah ke apa semua. Tapi realitinya tidak begitu. Masyarakat yang mendengar pada zaman itu, disebabkan mereka jahil, mereka tidak ada ilmu alat, ilmu yang cukup untuk ini, mereka terima semuanya. Sebab tu kita jangan pelik bila mutakhir ini kita baru nak cakap sahih tak sahih, jadi orang jadi macam tak pernah dengar benda tu. Betul. Selama 1000 tahun, tuan-tuan bahaya. Dari awal Islam datang ke alam Melayu, memang tidak pernah dititik beratkan sahih ke tidak sahih satu-satu cerita, melainkan bila mari daripada kitab Jawi ke, melalui yang bercerita Tutup Guru, Tok Syekh ke, Panli Pulara ke, semuanya jadi sahih belaka. Bayangkan. Itu permulaan masalah dari awal lagi. Bukannya sehari dua ni baru duk main sahih tak sahih. Maksudnya dari awal tu memang tak sahih dah. Jadi itulah yang menariknya, dan saya mengambil keputusan untuk duduk dalam bidang ni lah. Duduk dalam bidang kajian tersebut. Itu pun kurang disenangi lah oleh orang-orang yang tertentu. Dilihat sebagai pengacau, dilihat sebagai sengaja nak cari benda tak molek tentang orang Melayu dan seumpamanya. Tak apa, masing-masing ada peranan. Baik, saya pergi lagi. Semestinya kemahiran bercerita menjadi daya tarik istimewa bagi seorang penyampai, bagi membuat para pendengar tersihir dengan apa yang diucapkannya. Sekejap ya. Jadi semestinya kemahiran bercerita, of course dulu penipu dara ya, Tok Nebeng, Tok apa nama lagi, Tok Selampit, penipu dara dan seumpamanya, itu satu kerjaya yang tinggi lah. Mereka lah dulu sebagai sumber kita katakan sumber maklumat, sumber hiburan dan seumpamanya. Baik, seterusnya katanya lagi, membuat mereka semua itu boleh membuatkan para pendengar tersihir dengan apa yang diucapkan. Demikian bagaimana manipulasi terhadap seni penyampaian ini mempengaruhi para pendengar sehingga mereka terkesan dengan cerita-cerita yang disampaikan, meskipun kisah-kisah tersebut mungkin hanya rekaan, khayalan dari sumber yang tidak autentik, bahkan mungkin ia tidak sahih. Dan sebenarnya kategori sastra rakyat, kebetulan saya duk baca lagi banyaklah buku-buku yang saya beli tentang hal tersebut untuk siapkan PhD. Memang itulah dia dalam kategori sastra rakyat. Dia ada dongeng, dia ada dongeng epik, dia ada lagi dia ada lagi dongeng epik, lipu lara, apa lagi, pelbagai lagi lah kategori dia tu. Semua itu bercampur aduk antara yang betul dan tidak. Dan itulah perkataan hikayat dalam konteks bahasa Melayu, tradisi hikayat ni satu cerita yang bercampur aduk lah antara benar dan tidak. Dalam bahasa Arab, hikayat satu cerita yang panjang. Dan tradisi itu datang ketika mana Arab datang juga, dah bercampur aduk di situ. Termasuk dalam tradisi Islam. Baik, seterusnya kita pergi lagi. Namun kerana si penyampai adalah seorang yang pandai berceramah dan dianugerahkan dengan bakat bercerita di samping punya bersedikit asas pengajian agama, dia boleh bercakap Arab juga, guna istilah-istilah agama sikit, maka ini menjadikan ceramah-ceramah mereka itu begitu diminati, khususnya orang awam daripada kalangan wanita. Dan rupanya benda ni dah dibincangkan lama oleh para ulama kita ya. Mereka ada istilah qusas, iaitu penipu lara lah, qusas daripada qisah. Mereka ada perkataan wa'az. Wa'az ni macam hari ni motivator, pemberi nasihat. Matlamat mereka baik. Qusas juga baik, nak menyampaikan cerita, nak memberikan hiburan, bahkan didaktik tarbiyah untuk mendidik. Dan begitu juga wa'az ataupun wa'iz, ini apa nama penceramah motivasi ni, pemberi nasihat ni. Mereka juga niatnya baiklah, ataupun kadang-kadang menjadi satu
kerjaya mereka untuk mendapat wang lah daripada orang kaya ke sultan raja. Tapi dalam mereka duk bagi nasihat sampai menangis-nangis itu, berlinang air mata tu, mereka tidak ada ilmu dalam nak menyatakan yang ni sahih, yang ni benar daripada Rasulullah, yang ni benar daripada Quran dan seumpamanya. Itu jadi isu. Bukankah ia lebih kurang sama dengan isu pada zaman kita hari ni? Sama lah lebih kurang. Sebab itulah asatizah kita ni, para masyaikh kita yang dalam bidang hadis sangat-sangat allergic dengan hal-hal ini. Sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat kita kata, kalau bahasa Kelantan, ngetak bulu. Dengar tu rasa, bab, kenapa dia ni? Padahal kalau dia fokus pada Quran, hadis yang sahih, Riyadus Salihin ke apa, padan dah. Kenapa nak ambil juga riwayat-riwayat yang pelik-pelik? Hadis-hadis yang tak pasti datang daripada mana apa semua ni. Ini yang kita persoalkan pada zaman moden yang maklumat untuk nak dapat hadis tu semudah hanya mengetuk di kita punya handphone sahaja. Tak ada alasan dah. Kalau dulu kita kata zaman-zaman dulu dimaafkanlah kerana banyak sumber yang terhad dan seumpamanya. Hari ini tidak ada alasan dah tuan-tuan. Apatah lagi mereka yang fasih bahasa Arab. Tapi masih selesa nak cerita tentang Nur Muhammad, nak cerita tentang Wahdatul Wujud, Martabat 7, riwayat-riwayat yang pelik-pelik, yang gaib, ajaib, yang tidak ada sumber daripada, yang sarih daripada Quran dan Sunnah dan seumpamanya. Jadi kita query lah apa sebenar mereka nak bawa kepada masyarakat. Apakah nak bawa masyarakat lebih dekat pada kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, tafhim qarib ila Quran wa Sunnah, ataupun mereka nak bawa kepada siapa? Aliran mereka ke, jemaah mereka ke, dan seumpamanya. Ini kita persoalkan secara kritis ya. Baik, ternyata ceramah agama yang disampaikan melalui kaedah bercerita atau pengisiannya penuh dengan cerita-ceriti lebih menghiburkan berbanding dengan ceramah agama yang fokus kepada pengisian Al-Quran dan Sunnah yang kadang-kadang terlalu teknikal bagi difahami oleh orang awam. Sebenarnya ini pun satu faktor juga, tapi kita boleh adjust lagi. Jika para penceramah mula fokus kepada Quran dan hadis yang sahih, menjadikan modal ceramah, walaupun dia penceramah popular pun tak ada masalah. Begitu jugalah mereka yang duduk mengajar Quran secara serius, mula mengangkat kisah-kisah daripada Quran dan hadis yang sahih, juga akan menarik perhatian para pendengar insya-Allah. Baik, setengahnya pula memang menggunakan kisah-kisah daripada Al-Quran maupun hadis, namun dalam keadaan sedar atau tidak sedar, memasukkan juga tafsiran dan huraian daripada riwayat Israiliyat dan hadis palsu. Dan kebiasaannya ia lebih rinci dan bombastik bagi dijadikan modal ceramah untuk menarik perhatian pendengar daripada kalangan orang awam. Memanglah. Kalau kita tengok ceramah-ceramah yang penuh dengan perincian, pendetailan, Ultraman ada 12 orang, semuanya 12 beradik, Ultraman A, Ultraman B, Ultraman C, Spiderman A, Spiderman C. Jadi benda tu menarik, sangat menarik perhatian. Sebahagian Al-Quran dan hadis adalah berbentuk kisah-kisah, tapi tanpa sedar. Bagi kalangan pendakwah itu juga, mereka kena tahu bahawa sebahagian besar daripada Quran dan Sunnah adalah kisah. Jadi yang bila kita pergi ceramah pada orang awam, kuliah macam ni, kelas macam ni, tertutup dan khusus, okeylah. Kita nak bincang hal-hal yang agak serius dan juga teknikal. Tapi bila pergi ke Masjid Surau sebagai contoh, kuliahnya hanya sekitar 40-45 minit, sejam lah paling lama. Dan orang yang datang tu memang melenggang, bukannya bawa buku catatan, memang minat nak tahu apa semua. Dia memang datang semata-mata nak duduk, ada kuliah dengar, kalau ada manfaat, kalau tak apa. Itu majoriti di surah masjid kan. Jadi why not kita tukar cerita benda-benda yang sesuai dengan qadar uqulihim, qadar akal mereka ataupun kesediaan mereka itu. Maka pada saya kisah-kisah, cerita-cerita sangat penting. Jadi why not para pendakwah, mungkin ada sahabat-sahabat ni yang biasa duduk ceramah apa semua juga, why not kita ubah metod bila pergi kepada masyarakat kuliah maghrib apa semua ni untuk orang awam, kita fokus benda-benda yang mereka boleh meningkatkan minat mereka lah. Kita cerita benda-benda yang pelik-pelik, yang gaib, yang ajaib, yang luar biasa. Ada dalam pasar ada syurga, malaikat ni kena tampar kepada Nabi Musa sampai tercabut mata. Ini kisah-kisah yang menarik. Tapi kita juga pastikan bahawa kisah-kisah itu memang bersumber daripada qala Allah wa qala Rasul yang sahihah. Itu tugas kita. Baik, di sinilah bagaimana boleh kita fahami apakah hikmah Al-Quran itu sendiri
terdiri daripada kisah-kisah sehingga para ulama seperti Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menulis khas kitab mengenai kisah-kisah Nabi dan Rasul serta selainnya berjudul Qasasul Anbiya. Tapi sebenarnya ni fakta yang salah, yang tidak tepatlah. Al-Imam Ibn Katsir tak pernah tulis kitab Qasasul Anbiya. Al-Imam Ibn Katsir telah tulis kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Satu kitab sejarah besar, dia tulis daripada awal kejadian langit bumi sampailah zaman dia hidup tu. Dia cerita habis semua. Kitab sejarah sirah. Ada seorang ulama zaman moden ni 1900 lebih daripada Mesir ke, dalam tesis saya jumpalah fakta ni, dia telah keluarkan khusus kisah para Nabi Rasul bermula daripada bab awwalu ma khalaqallah, bab awal kejadian makhluk alam ini sehinggalah kepada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang keluarkan. Jadi kisah yang sebelum itu dan kisah selepas dia tak masukkan. Dia pun letak tajuk nama Qasasul Anbiya. Nama ulama ini saya tak ingat doktor apa, adalah tesis saya, tapi itulah faktanya, iaitu bukan Imam Ibn Katsir lah yang tulis Qasasul Anbiya, tapi orang lain keluarkan daripada kitab dia, iaitu Bidayah wan Nihayah tadi. Kitab yang besar lah, kitab sirah yang sangat hebat tu. Dan tema tersebut telah dikembangkan oleh ulama tafsir mutaakhir ini seperti Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah, yang kita sedang guna kitab dia ni ataupun salah satu kitab yang saya rujuk ini, iaitu Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadits An-Nabawi, dan sebelum tu ada lagi kisah Sahih Qasasul Anbiya, Qasasun Nabawi, iaitu sahih, kisah-kisah sahih tentang para nabi dan rasul, dan kemudian sebelum tu dia ada juga kisah-kisah daripada Taurat wal Injil, begitulah lebih kurang. Dia memang dia fokus. Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar ni memang dia tahu, seolah-olah tahu bahawa itu satu benda yang penting sebagai walaupun dia bidang syariah tapi dia tahu bekalan-bekalan ini penting untuk dijadikan bahan dakwah kepada para pendakwah masa depan. Luar biasa ulama ni tuan-tuan. Kemudiannya muncul juga yang baru meninggal dunia beberapa tahun sudah lah, iaitu Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Kalau tengok sini saya sebut hafizahullah taala. Hafizahullah maksudnya dia tak meninggal lagi lah masa tu ya. Sekarang ni kena tukar rahimahullah taala. Itulah. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Semoga Allah Ta'ala rahmati para masyaikh kita, ulama-ulama kita ini, dan memberikan cahaya yang terang benderang di atas ilmu yang mereka tinggalkan kepada kita ini. Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ada kitab yang bertajuk apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Apa tak ingat ada tajuk dia. 4 jilid ya, ada rumah saya tu 4 jilid. Dia Syekh Dr. Salah ni juga antara ulama yang fokus kepada kisah-kisah dalam Al-Quran. Syekh Dr. Salah ni kepakaran dia dalam tafsir daripada Jordan juga, dan PhD dia tafsir fi zilalil Quran. Dia melihat segala aspek dalam tafsir fi zilalil Quran dan dia keluarkan. Dan antara yang dia banyak manfaat, dia telah tahzib tafsir Ibn Katsir, dan juga tafsir At-Tabari juga dia ada kerjakan, termasuklah tafsir Ar-Razi iaitu Mafatihul Ghaib pun dia ada kerjakan juga. Dia khidmatlah kepada tafsir-tafsir tersebut. Dan satu kisah kitab dia iaitu Qasasul Qur'ani. Ada Qasasul Qur'ani, iaitu semua kisah-kisah dalam Al-Quran itu dikumpulkan sebanyak 4 jilid dan dia mengulasnya. Guru kita iaitu Ustaz Sya'di Abdul Rahman, Dr. Azrul Azlan, dan majoriti lah ustaz-ustaz yang balik daripada Jordan memang banyak menukilkan dan merujuk pada Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah ta'ala. Termasuklah Sahibus Samahah, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Profesor Dr. Mazhar. Ini juga antara guru dia yang dia pernah tulis secara khusus tentang Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dan pengaruh Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi inilah juga yang memberikan kesan bila dia balik daripada Jordan, dia bersemangat untuk nak melakukan islah dan tajdid, khususnya dalam membincangkan tentang riwayat Israiliyat. Ketika itu dia belum lagi bermula secara khusus dalam bidang hadis. Belum lagi. Dia balik sebagai pelajar syariah, ada berbahasa Arab syariah, yang terkesan dengan perjuangan Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Khalidi dalam bercakap tentang banyaknya tafsir. Ada riwayat-riwayat Israiliyat yang banyak, dan di alam Melayu memang tafsir-tafsir alam Melayu dan juga kita alam Melayu ni memang banyak riwayat Israiliyat yang telah dikaji di UN, UKM apa semua.
Dia balik bercakap dengan lantang hal-hal tersebut yang perlu diperbetulkan dan seumpamanya. Selepas itu barulah dia melanjutkan pengajian dalam bidang hadis di peringkat master dan PhD khususnya dengan Maulana Abu Laith Khairul Abadi di UIA, dan master dia buat tentang pertelingkahan sahabat, fitnah sirah, berkaitan sirah, iaitu pertelingkahan sahabat dalam masalah kematian selepas kewafatan Umar bin Khattab ataupun Rasulullah SAW ketika di Saqifah Bani Sa'idah, sehinggalah pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga berlakunya peperangan Jamal, peperangan Siffin dan seumpamanya itu. Itu satu buku dia yang saya uruskan, terbit dengan PTS Nipis, tapi cukup luar biasa buku itu. Menjawab fitnah Syiah yang cuba merosakkan Islam melalui riwayat-riwayat sirah. Bagaimana kumpulan-kumpulan ini cuba nak rosakkan Islam, tak mampu, lantas mereka cuba untuk rosakkan melalui apa dia? Melalui mencipta hadis-hadis palsu, ditentang oleh ulama-ulama hadis. Memasukkan riwayat-riwayat Israiliyat yang banyak, ditentang oleh ulama-ulama tafsir dengan begitu dahsyat, ataupun ulama Quran. Mereka mula nak bercakap ataupun mencipta tentang sirah. Dalam bidang sirah lah mereka agak berjaya. Walaupun kemudian bangkitlah ulama-ulama hadis dan ulama tarikh untuk menentang, tapi kerana sirah ni terlalu longgar ataupun terbuka untuk diserap pelbagai fikrah, pelbagai fitnah, maka sikit sebanyak umat kita memang terkesan dengan dakwah yang dibuat oleh Syiah dan seumpamanya, ataupun musuh Islam secara umum, Yahudi, Nasara dan seumpamanya, melalui sirah. Fakta yang paling menarik, saya ingat lagi Maulana Muhammad Asri sebut, cuba kita ingat balik, siapa yang bernama Muawiyah, orang Melayu yang kita pernah jumpa? Sahabat-sahabat sekalian, kalau ada yang boleh nak respon. Siapa tahu ataupun pernah dengar, pernah jumpa anak beranak ataupun adik-beradik yang nama Muawiyah? Orang kampung ke sahabat sekolah dulu. Ada tak siapa-siapa yang nak respon ni? Ada tak? Anak Maulana Asri, Ustaz. Tu seorang je lah. Akhirnya yang kami lah yang dalam circle yang biasa duduk belajar, ambil ilmu, bukan belajar lah, kami tak layak jadi nak murid Maulana. Yang banyak dah ambil manfaat, fawaid daripada kuliah-kuliah Maulana, seminar-seminar dia kami dah bawa di KL apa semua. Akhirnya kami jumpa seorang saja yang nama Muawiyah, iaitu anak bongsu Maulana Muhammad Asri. Bayangkan. Punya allergiknya, kesan. Sebab tu Maulana dalam bab sirah pun dia agak ketat. Bahkan dalam bab sirah pun beliau menggunakan metod ahlul hadis dalam menilai riwayat. Sedangkan ulama-ulama tarikh agak longgar dan agak menerima lah pelbagai perbahasan dan pandangan. Tapi bila bersabit dengan Rasulullah dan para sahabat, pada Maulana, ia bukan sirah biasa, tapi ia lebih kepada tetap berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ia ada unsur akidah dan hadis, kerana sebarang kesalahan kefahaman dalam sirah itu juga boleh merosakkan. Sebab itulah kata Maulana, antara yang Maulana sebut yang kami faham adalah sebab itulah ulama-ulama hadis memasukkan dalam bab tabaqat, ada kitab tabaqat sahabat, ada kitab contohnya berkaitan dengan ghazwah ataupun berkaitan dengan peperangan, ada berbagai lagi lah. Dan maksudnya dalam kitab hadis tu ada hadis dan syarahnya dalam bab sirah tu sendiri. Tu bab tabaqat tadi dan seumpamanya. Baik, kita pergi sikit lagi. Makanya ironinya banyak juga kisah-kisah yang disampaikan dan dijadikan modal ceramah yang sering dinisbahkan kepada alam gaib, Nabi dan Rasul, para malaikat, sejarah-sejarah siram, kejadian langit dan bumi. Ni dalam bidang falsafah dipanggil kosmologi. Saya pun terpaksa duduk baca, duduk nak faham falsafah. Bagaimana akhirnya falsafah zaman sebelum Masihi, sebelum Nabi Isa lagi, telah merosakkan Kristian, merosakkan Yahudi dulu, kemudian Kristian, dan cuba untuk merosakkan Islam supaya menjadi agama syirik, agama yang tidak monoteis ataupun agama yang tidak tauhid kepada Allah. Dia pattern sama, tuan-tuan. Benda yang sama berjalan. Itu yang kita tentang sangat Nur Muhammad, wahdatul wujud, martabat 7 apa semua tu. Sebab pada kita ia sama pattern, dia punya doktrin asal daripada zaman-zaman falsafah Yunani kuno lagi, Neoplatonism, Plotinus, Sokrates apa semua tu.
Jadi bila kita tak faham yang tu, saya sekarang cuba nak faham lah. Cuba nak faham. Jadi bila tengok tu baru faham, oh patutlah jadi terbelik sangat ni. Tapi bila dia sampai ke dalam tradisi Islam, istilah-istilah falasifah ni telah ditukar dalam bahasa Arab. Jadi logos ditukar sebagai al-aqlul awal, istilah kalau Plato tu jadi Aflatun. Walaupun dia ada tabaqat. Kalau kita bincang tentang permulaan langit bumi ni, cosmological thoughts, maka dia akan ada maratibul wujud, iaitu maratib wujud being, satu bagaimana alam ini bermula. Maka mereka bincanglah secara falsafahnya, letak 7 maratibul wujud, 7 at-ta'yun awal, ta'yun thani, ada alam misal, alam ni. Oi, bila sekali dengar tu tuan-tuan, tiba-tiba benda tu ada dalam kitab Jawi. Bila kita dengar mula-mula tu rasa kagum lah. Ini ilmu tinggi ni. Ni ilmu luar biasa ni. Ni ilmu makrifat tahap tinggi ni. Rupa-rupanya adalah saki baki. Saya sebut secara kasarnya, najis-najis falsafah yang duk asal daripada mula lagi tu. Bagaimana orang Melayu duk percaya kehidupan ini berdasarkan 4 elemen. Angin, api, air, angin, api, air, udara. Itu semua dah ada zaman dulu tu. Nah, jadi zaman-zaman falsafah tu dah ada. Kita pun baru tahu, baru tengok balik, rupanya begini. Sebab tu kita pelik kenapa Islam versi yang sampai ke alam Melayu ni jadi banyak duk bincang benda-benda mistik, benda-benda yang sokong macam falsafah mistik. Kenapa tidak stick pada Quran dan Sunnah sebagai asas? Tapi duk bincang benda-benda yang falasifah dululah. Rupa-rupanya mereka aliran yang sampai ke alam Melayu ini memang aliran wujudiyah batiniyah yang dinamakan sebagai tasawuf falsafi ataupun sufi falsafi, yang memang tidak bincang perkara itu berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi pengaruh yang banyak daripada, of course, daripada Ibnu Arabi, daripada Akbari, Ibnu Arabi al-Akbari, dan memang asal muasalnya daripada, kita katakan, kumpulan daripada Ikhwanus Safa. Ikhwanus Safa ni pula daripada Syiah Ismaili adalah batiniyah, dan seterusnya. Sampailah kepada batiniyah yang sebelumnya, sampailah kepada Plotinus, Neoplatonism, dan sampailah kepada Hinduism, Advaita Vedanta, falasifah, benda falasifah. Kita pun terduduk bila dengar Ustaz Noor terangkan, bila baca balik apa yang Ustaz Ahmad Ikram tulis secara detail satu persatu, bila baca, bila dengar, bila buat perbandingan. Soalan saya 10 tahun dulu, masa nak tulis buku ni, masa duk fikir nak tulis buku ni 10 tahun dulu ni, 2009, 2010 ni, akhirnya terjawab. Patutlah di alam Melayu ni tak banyak tafsir Quran. Patutlah ulama-ulama Melayu kita tak banyak karya dalam bidang hadis. Ulumul hadis hampir tidak ada. Adalah sikit sangat. Hatta hadis-hadis Sahih Bukhari Muslim tidak ada terjemahan lengkap 30 juzuk. Terjemahan lengkap. Kutubus Sittah, Sahih Bukhari Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Muwatta, Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, tidak ada. Peliklah kita, sedangkan kita digambarkan ulama-ulama alam Melayu hebat. Iaitu sangat menguasai bahasa Arab, nahwu, sarafnya, apa semua begini. Tapi karya-karya bersabit dengan tafsir Quran dan hadis tak banyak. Bukan tak ada, tak banyak. Yang ada pun ada masalah dari sudut, ada riwayat Israiliyat, percampuran apa semua. Jadi peliklah saya tanya soalan kepada guru kami, Profesor Madya Dr. Fauzi Draman ketika itu, hafizahullah, masih lagi ada, sihat, dan juga Profesor Madya ataupun Profesor penuh dan Profesor Dr. Mustafa Abdullah masa itu di UM, masa saya buat diploma Usuluddin. Jadi kita tanyalah kenapa jadi begitu. Pada masa itu mereka pun macam tak berapa boleh jawab sebab kekangan maklumat. Tapi setelah berlalu lama, banyaklah terbongkar. Banyaklah kita baca sikit isi-isi yang buat tentang bagaimana ulama Melayu pergi ambil di Mekah. Di Mekah ketika itu dikuasai oleh tarikat beratus tarikat. Suasana di Mekah abad ke-15, 16, 17, 18 ni adalah suasana di mana tarikat menguasai seluruh Mekah zaman Uthmaniyah. Dan aliran yang antaranya masyhur adalah oleh Qurani, Qushashi, yang mereka ni pula memang terkesan dengan tarikat-tarikat yang datang daripada India, Naqsybandinya apa semua. Jadi berkumpul situ semua. Maka yang hadis pun ada, yang usul fiqh pun hebat.
Tapi yang mengarut-mengarut, yang falsafi, yang apa semua ni pun duduk sekali juga. Bercampur habis licin di situ. Jadi ulama Melayu kita pergi ambil ilmu balik, itulah bendanya. Bawa balik tarikat Ahmadiyahnya, bawa tarikat apa nama, tarikat tertentu dan seumpamanya. Jadi itu dia panggil genealogi ataupun latar belakang perjalanan. Kalau dalam ni dia panggil ilmu riwayah lah tu. Ilmu riwayah lah. Menjelaskan suasana. Kenapa gitu? Nak dijawab tu, kenapa Islam di alam Melayu ni pattern ini? Yang wallahu alam saya fikir tak ramai asatizah yang menjelaskan lah. Jadi sebab saya bidang pengajian Melayu dan saya ada sedikit asas dalam usuluddin dan kita minat dalam hadis dan seumpamanya, jadi kita tengok ada something yang mesti dijelaskan di situ sehinggalah terlahirnya buku ini. Baik, jadi suasana tersebut menyebabkan tak pelik lah tuan-tuan. Kenapa hadis palsu, riwayat Israiliyat jadi sangat mudah diterima. Sangat mudah dibawa daripada negara-negara Arab masuk ke alam Melayu kita ni. Ironinya banyak juga yang disampaikan tadi, diambil sumber yang batil dan dusta seperti riwayat-riwayat Israiliyat dan hadis palsu. Ia juga termuat dalam kitab-kitab tafsir dan hadis serta kitab-kitab nasihat, kitab kisah-kisah tokoh dan tasawuf yang dijadikan rujukan oleh para penceramah. Itu memang satu. Di alam Melayu selepas Islam datang dan berkembang, tulisan para pujangga serta ulama-ulama Melayu Islam, riwayat kisah-kisah Israiliyat dan hadis palsu juga dipanjangkan dalam karya-karya mereka. Maksudnya dimasukkan juga. Lantas disebarkan buat sekian lama di Nusantara ini mungkin kerana terhadnya bahan rujukan pada zaman mereka. Cuma beginilah kita tuan-tuan ya. Walaupun terbukti dalam kitab-kitab para ulama Melayu ini memang ada hadis palsu, riwayat Israiliyat, bahkan ilmu-ilmu mujarrabat yang mereka bagi ilmu hikmah rupa-rupanya adalah ilmu sihir daripada contohnya daripada kitab kitab Al-Buni tu. Allahumma salli Muhammad. Kitab apa? Tak ingat dah. Kitab-kitab itulah Tajul Muluknya apa semua yang ada petua-petua pelik-pelik apa semua tu. Disebabkan ia telah diterjemah ke dalam bahasa Jawi, tulisan Jawi, maka dianggap kitab muktabar belaka. Sedangkan sebenarnya rujukan awalnya adalah kitab sihir. Kalau Al-Buni tu teruk benar lah. Nah, siapa ingat nama kitab tu boleh menyatakan. Nah, kitab-kitab gitu. Tetapi kalau kita nak salahkan 100% ulama-ulama kita pun pada saya tak boleh tuan-tuan. Itu adab kita dengan ulama-ulama yang ikhlas menyampaikan Islam dan usaha mereka jugalah menjadikan rantau ini sebagai rantau Islam. Paling tidak ya, rantau Islam hampir 100%. Itu usaha dan juga dakwah dan juga usaha keras mereka lah untuk kekalkan masyarakat Melayu khususnya sebagai Islam. Cuma kita juga tidak boleh apologetik terhadap kekurangan mereka. Maksudnya kita tak salahkan mereka ataupun kita kata ni ulama-ulama Melayu dulu ni riwayat-riwayat hadis palsu ni masuk neraka belaka. Itu bukan urusan kita. Secara akademiknya kita kata mereka sudah selesai, sumbangan mereka besar dan fawaid daripada karya-karya mereka juga luar biasa, itu tak boleh nafikan. Tetapi tetap dalam karya-karya mereka itu adalah 2-3 kekurangan. Kalau kata 100% tu dalam 10%, 15% sahaja yang perlu diperbaiki. Berkaitan dengan riwayat-riwayat Israiliyat, hadis palsu, ibarat-ibarat dan amalan-amalan yang diangkat dan seumpamanya itu. Itu yang mesti kita objektif lah. Sebagai seorang yang mengaji secara khusus macam ni sebagai yang terdedah dengan disiplin akademik bahkan, kita kena objektif begitulah. Tak boleh kalau kira ni ulama Melayu kira betul belaka. Jangan kata salah langsung. Tak salah, tak beradab dengan ulama-ulama dulu. Kamu nak kata mereka ni ahli neraka ke? Kalau kira begitu, maka terencatlah bidang keilmuan dalam Islam tuan-tuan. Terencat, tak berkembang. Tapi kenapa ilmuwan Islam, perkembangan ilmu Islam ini berkembang? Kerana ada kritik mengkritik dan juga kita kata tradisi melengkapkan kekurangan ulama-ulama dulu. Imam Ghazali tulis Ihya Ulumuddin dengan sedikit kekurangan, ada hadis-hadis daripada ribu-ribu hadis tu ada beberapa ratus yang bermasalah, dhaif jiddan bahkan palsu. Maka datang ulama anak murid kepada guru kepada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, iaitu Al-Hafiz Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah telah buat kitab khusus
untuk mentakhrij semua hadis dalam Ihya Ulumuddin. Adakah Zainuddin Al-Iraqi kata Imam Ihya Ulumuddin iaitu Imam Ghazali ni adalah ahli neraka, dia sengaja riwayat hadis palsu dan seumpamanya? Tidak. Tapi dia khidmat. Sebab dia tahu Ihya Ulumuddin kitab yang hebat, yang penting, yang mesti disebarkan. Cuma masalah hadis itu satu masalah yang tak dapat dinafikan. Maka dia khidmat berdasarkan kepakaran dia untuk buat. Begitulah juga yang dibuat oleh Fadilatul Syekh, guru kita semua, iaitu Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah. Bila dia balik daripada Madinah, belajar degree, master, PhD, yang dia buat, dia balik, dia mengajar kitab-kitab Turath. Munyatul Musalli masa tu, kalau ingat, dengan Ustaz Zamri Zainal Abidin, CEO Yadim hari ni dalam Radio IKIM. Tapi bila dia mengajar Munyatul Musalli, dia tak baca semata-mata macam ustaz-ustaz lain. Setiap kali berjumpa riwayat-riwayat, dia akan taklik, dia akan buat ulasan. Hadis yang Syekh masukkan ini daripada riwayat yang lemah. Sebenarnya ada riwayat yang sama hadisnya, tapi daripada jalur sanad yang lebih sahih, yang lebih kuat. Maka dia buat nota kaki. Dan kitab itu pun telah diterbitkan oleh Telaga Biru. Begitu juga dua lagi kitab. Dia mengajar Penawar Bagi Hati. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah. Tak, Penawar Bagi Hati. Begitu juga kitab satu lagi, Anak Kunci Syurga, yang telah diterbitkan juga oleh PTI. Ini khidmat ulama zaman sekarang kepada ulama-ulama yang terdahulu. Ini bukan satu penghinaan ke, satu pelecehan ke, tidak. Ini satu khidmat. Menyebabkan kita itu pun lebih berperpanjangan, lebih panjang dia punya hayat dan seumpamanya. Jadi inilah yang cuba kita fahamkan masyarakat di luar sana, khususnya yang belajar dan terdedah dengan tradisi tradisional pondok dan seumpamanya. Baik, sikit lagi. Katanya lagi di sini, kini kesedaran bagi mendapatkan sumber yang sahih, khususnya dalam bab ghaibiyat, semakin meningkat. Setelah sekian lama kita dijauhkan daripada sumber kisah-kisah yang sahih, kerana para penceramah sendiri tidak memahami diri mereka dengan kisah-kisah daripada Quran dan hadis sahih, menyebabkan banyak kisah yang sebaliknya bertebaran dalam masyarakat. Katanya lagi, sewajarnya menjadi keutamaan para pendakwah, penceramah, ilmuwan bagi menyampaikan kisah-kisah daripada riwayat yang sahih kepada masyarakat awam, bukannya bermudah-mudah dengan alasan perkara baik, apa salahnya. Hal ini ditegaskan dalam mukaddimah kitab ulum karya Syekh Dr. Muhammad Husin Al-Zahabi, seorang ulama zaman moden daripada Azhar yang meninggal tahun 1977, yang berjudul Al-Isra'iliyah fi Tafsir wal Hadith, dan anak murid dia iaitu Syekh Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah yang meninggal 1983, juga ulama besar daripada Azhabi dan Quran dan Hadith, melalui kitabnya yang berjudul Al-Isra'iliyat wal Mawdu'an fi Kutubit Tafsir, yang telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Jakim. Dan juga kitab yang atas ni iaitu Imam Az-Zahabi, bukan Imam Zahabi anak murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya. Ni Profesor Dr. Muhammad Syekh Dr. Muhammad Husin Al-Zahabi, ulama tafsir hadis daripada Azhar zaman moden ni. Dia daripada Azhar lah, bukan daripada Saudi, ya. Dia pun tegas dalam kitab dia Al-Isra'iliyat fi Tafsir wal Hadith, juga ada terjemahannya sudah dalam bahasa Indonesia dan seumpamanya. Baik, katanya lagi, kedua-dua syekh ini adalah ulama besar dalam bidang tafsir dan Quran, tafsir Al-Quran dan Hadith di Universiti Al-Azhar Syarif. Saya buat kurungan, bukan Saudi. Katanya bukan Wahabi lah. Mereka yang dalam bidang ilmu Quran Hadith ni mesti kena lalu benda ni. Mesti akan tegas benda ni. Biasanya yang tak tegas ni, yang jenis mengaji terlalu banyak pengaruh tasawuf sufi tarikat. Kalau kena yang tasawuf sufi tarikat ni melampau, ya, bukan sekadar untuk tazkiyatun nafs, tapi sehingga menjadi falsafi, sehingga menjadi ya pelik-pelik lah, benda mistik lah apa semua. Saya kata Islam bukan agama mistik, Islam agama wahyu. Kita umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Khidir. Kita umat ilmu wahyu, bukan umat ilmu laduni. Itu kena faham tu. Tapi di sinilah geng-geng kekeliruan yang dibawa oleh bercampur aduk dengan sufi yang melampau. Batiniah dan seumpamanya itu campur aduk abilicing. Jadi hilang keoriginalan, keaslian, ketegasan para ulama Azhar sendiri pun terhadap benda-benda yang merosakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bagi kita tengok lagi. Ternyata mereka sangat tegas dan teliti dalam isu ini sebagaimana para ulama sebelumnya.
yang memahami kesan periwayatan kisah-kisah palsu dan dhaif kepada masyarakat awam. Menurut Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi, tengok dia kata apa tu. Tafsir dan hadis kedua-duanya terpengaruh dengan ajaran Ahlul Kitab, maksudnya Yahudi Nasara, dengan pengaruh yang besar kerana terdapat di dalamnya cerita-cerita batil dan dongeng Israiliyat yang membawa kesambut. Ini kerana golongan awam yang kurang berilmu secara mudah menerima dan mempercayai 100%. Sebab apa yang bercakap tu siapa? Ustaz, ustazah, Tok Syekh, apa dia lagi? Pensyarah universiti, Tok Wali, macam-macam lah. Sebahagian mereka yang berilmu pula menyebarkannya secara bulat-bulat tanpa mempedulikan kesan yang mungkin wujud. Sehingga kadang-kadang sampai menokok tambah dengan kebohongan yang nyata dan kedaifan cerita yang terang. Perkara yang demikian hampir-hampir sahaja merosakkan akidah kebanyakan umat Islam dan menjadikan Islam menurut kacamata musuh-musuh Allah ibarat agama khurafat dan karut-marut. Nampak tak tuan? Kesan dia tu. Dan perkara itulah yang diulas kalau kita baca karya-karya awal Sayyidul Samahah, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Hal-hal inilah yang dia banyak ulas ya ketika itu. Termasuklah lebih awal lagi kalau kata Dr. Maza era 2000 dan ke atas, dia jadi mufti 2005-2006. Nah, lebih awal lagi tahun 2000 sebagai contoh, ataupun tahun 90-an lagi, siapa? Maulana Muhammad Asri Yusuf kita telah bercerita tentang hal-hal ini dengan tajuk yang lebih mendalam, dengan tajuk yang lebih rencana dan luas. Itu yang kita terbitkan 3 buah buku dia tu. Terbitan semula fikrah-fikrah pemikiran dakwah dan perjuangan dia, iaitu teguran suci dan jujur terhadap umat Islam mengenai akidah, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai hadis, dan teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah. Kita terbit balik PTS, saya usahakan Maulana bagi saya untuk uruskan supaya PTS terbitkan. Kita harap generasi baru yang baru muncul, yang baru kenal perjuangan kita untuk membawa masyarakat Melayu kita ni supaya celik, supaya terbuka minda, supaya lebih memahami pentingnya riwayat-riwayat dalam satu riwayat itu sahih dan seumpamanya, supaya lebih terbuka minda dan seumpamanya. Saya harap tuan-tuan semua support lah karya tersebut dan hadiahkan kepada asatizah-asatizah yang kita rasa masih lagi ada peluang untuk diselamatkan lah. Mereka ini ada ilmu, mereka mengaji jauh, Jordan lah, Mesir apa semua ini. Tapi kadang-kadang ialah sentimen yang melampau, anti kepada pihak-pihak tertentu dan juga sentimen yang melampau kasih kepada pihak-pihak tertentu, menyebabkan kadang-kadang pertimbangan mereka itu jadi tak akademik, jadi tak ilmiah. Jadi bila kita bagi hadiah tu mungkin mereka pun nak baca tu asalnya nak cari kesalahan. Tiba-tiba baca-baca, betul juga. Macam saya lah. Asalnya bila Profesor Dr. Maza muncul, menulis dalam utusan masa tu. Dan suasana perdebatan Wahabi pun semua ni teruk lah di kampung saya, Pasir Pekan pun. Masa tu ada Maulana Syahri Mustafa yang kahwin dengan anak saudara almarhum Tok Guni Aziz ya. Dia buka madrasah di situ. Kampung bergaduh kampung masa tu. Dengan imamnya, dengan apanya. Yalah masyarakat kan tradisional kan. Oh semua. Jadi kita masa tu kecil lah. Kita kata berapa? 3, 4, 5 lah. Tengok apa benda lah dia orang bergaduh sangat ni. Tak faham apa. Bergaduh situ, bergaduh sini. Maksudnya ada konflik-konflik lah, bukan bergaduh. Ada konflik-konflik. Begitu gini. Tapi bila bab ceramah apa semua nak cari tukang debat dengan Aksara Jabat apa semua, cari Maulana Syahri Mustafa. Tapi bila dalam bab ni mereka tak boleh terima. Ni dia panggil terlalu taksub ataupun terlalu keras lah dengan tradisional itu. Baik, apa yang menariknya kemudian daripada situlah bila saya mari ke KL ni, duk baca, saya mula baca tulisan-tulisan Dr. Mazhar. Orang duk kata sesak. Saya pun baca sendiri. Tiap-tiap minggu saya baca kolom dia tu, Minda Mufti tu. Bila baca, macam betul ni, macam logik, macam apa yang salahnya nukil hadis, nukil para ulama dah. Dan kritikan-kritikan dia bernas. Pada kita kritikan yang betul untuk membaiki, untuk memberikan pencerahan. Bukan dia mengutuk, dia kata orang tuduh orang ni kafir, orang ni sesak ke apa semua. Dah. Dia kata riwayat ni tak sahih. Ini menyebabkan masyarakat kita mundur. Pemikiran masyarakat terkongkong kerana terlalu banyak percaya pada khurafat. Jadi pada saya fikir betul. Apa yang tak betulnya? Kenapa semua orang tak setuju dengan dia ni?
daripada situlah bila baca-baca buat perbandingan apa semua begini, pada saya memilih untuk saya mengenali Dr. Mazhar dulu sebelum Maulana Asri, walaupun saya orang Kelantan ya. Selepas Dr. Mazhar tu baru saya kenal Maulana Asri hafizahullah, hafizahumallah dua-dua ni. Semoga Allah Taala rahmati kedua-dua Asri yang banyak berjasa lah kepada pembaharuan kefahaman dan pemikiran beragama di Malaysia kita ini. Jadi saya pergi kepada perenggan yang terakhir dan insya-Allah sebelum kita berhenti. Jadi usaha mendedahkan riwayat-riwayat Israiliyat yang batil dalam tafsir dan hadis serta kitab-kitab lain sebagaimana yang dibuat oleh kedua-dua orang syekh perlu disahut dengan mendedahkan pula riwayat-riwayat hadis palsu yang begitu meluas tersebar dalam masyarakat. Ini berlaku sehingga kan banyak juga paradoks. Paradoks ni apa dia? Fakta yang palsu namun dianggap sahih kerana sifatnya yang resmi dan kebiasaan. Paradoks. Benda yang tak betul tapi jadi betul. Sebab apa? Sebab terlalu biasa. Terlalu lies, penipuan yang sentiasa, penipuan yang dianggap sebagai penipuan yang dilakukan secara istiqamah akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Begitulah yang berlaku dalam sejarah umat Islam dari semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha para akademia dan pendakwah seperti Dr. Rosmawati Ali, ini tesis dia punya PhD, dan juga saya bersama Mufti juga tadi saya sebut tesis master dia, dan buku-buku Maulana Asri juga ada. Selain itu beberapa buah terjemahan daripada buku kitab-kitab penting usaha difokuskan juga memberi manfaat besar, contohnya kedua karya Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi yang terjemahkan diterbitkan Jahar Besar dan juga Dr. Muhammad Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah yang terbitkan oleh Jakib. Baik, sebagai penutupnya solusi pada kritikan ini saya datangkan satu solusi. Selain kritikan dan pendedahan yang demi pendedahan ilmiah terhadap kebatilan dikarenakan riwayat Israiliyat, ada maudud fitnah sirah. Di dalam penulisan karya penting dalam Islam, para ulama Islam juga sebenarnya sudah menulis sekian banyak kitab rujukan alternatif bagi subjek kisah-kisah sahih daripada Al-Quran dan hadis ini. Bukan saja mengkritik, bahkan menyediakan kitab alternatif bagi siapa yang minat nak ceramah, guna kisah-kisah daripada Al-Quran dan hadis. Why not just cari masa untuk rujuk kitab-kitab yang sahih ini yang sudah disemak dan seumpamanya. Antaranya karya Dr. Saleh Abdul Fattah Khalidi rahimahullah yang berjudul Qasasul Qur'ani sebanyak 4 jilid yang membicarakan secara khusus mengenai kisah-kisah Nabi dan Rasul dalam Quran, serta sebuah lagi kitab berjudul Ma'a Qasus Sabiqina fil Quran yang memuatkan kisah-kisah Al-Quran selain kisah Nabi dan Rasul. Syekh Dr. Salah ni selepas dia siapkan Qasasul Qur'ani, iaitu dia fokus pada kisah Nabi dan Rasul dan berkaitan. Kemudian dalam satu lagi kitab Ma'a Qasasus Sabiqina fil Quran, iaitu bersama kisah-kisah as-sabiqin, orang-orang yang sabiqin ini dalam Quran, iaitu kisah yang selain pada Nabi dan Rasul. Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi dan seumpamanya itu. Memuatkan kisah-kisah Quran sebagai Rasulullah. Okey, baik. Maksudnya dah ada. Jauh sebelum itu Al-Imam Abu Fida Imanuddin bin Kathir, Ibnu Kathir tadi kita dah sebut, ada Qasasul Anbiya, dan kemudian Ibnu Hajar Asqalani ada buat juga ringkasan khas bertajuk Tuhfatun Nubala min Qasasil Anbiya. Almarhum Allamah Profesor Dr. Muhammad Salim Ashqar juga tadi kita kata ada sahih Qasasun Nabawi, Qasasul Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabih, iaitu kisah Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia. Qasasut Taurah wal Injil fi Daw'il Quran was Sunnah, dia himpunkan juga kisah Taurat dan Injil menurut Al-Quran dan Sunnah, dan yang menjadi asal rujukan utama penyusunan naskah ini iaitu Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadits An-Nabawi. Ini semua bahan-bahan yang menarik untuk dijadikan sebagai apa dia? Bahan bahan dakwah lah pada penceramah dan seumpamanya. Dan akhir sekali ini tak ada apa sangat dah. InsyaAllah pada sesi seterusnya kita masuk perbincangan permulaan ini ya. Kita tanda di situ permulaan itu. Baik, saya tutup dan saya buka kepada soalan jika ada perbincangan. Saya rasa banyak dah saya share ni, mungkin tuan-tuan ada soalan ataupun pandangan ataupun apa-apalah untuk kita bincang dalam masa berbaki 2-3 minit lagi ni. Adakah? Alhamdulillah ramai juga dengan kita, dekat 30 orang lah bersama dengan saya dan juga admin dan seumpamanya.
Jika ada soalan, tuan-tuan dan puan, saya tadi pun keluar ya, balik tu singgah solat terus lari balik rumah lah. Untuk kelas kita ni, kalut-kalut lah juga. Bila tahu 9 suku tu lega. Okey, adakah sebarang respon, persoalan, isu-isu semasa pun boleh kalau kita yang sesuai lah, yang sesuai Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya, Ustaz Nah. Ustaz Lee. Selamat Hari Saya Raya. je Ustaz. Baru masuk je, baru nampak, alhamdulillah, baru berasa balik surau. Ustaz, Ustaz ada buat komen tak tentang pengaruh pada kanak-kanak? Contohnya Ustaz, cerita Avatar ni pengaruh. Avatar tu pengaruh yang unsur Ustaz cerita, dia panggil apa? Band apa ni? Air bending, apa ni? Water bending. Ada. Tapi memang kanak-kanak keseluruhannya pengaruh, tapi secara tak langsung dia bila tayangkan dalam bentuk anak-anak suka, dia mempengaruhi juga Ustaz. Apa pandangan Ustaz dan tegurannya bagaimana, sebab pengaruh dia besar di kalangan anak-anak dan beri kesanlah kepada akidah secara tak langsung kalau anak-anak tu tidak didedahkan dengan akidah yang benar. Itu saja tu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz, sahabat saya, guru saya Ustaz Ramli Mak Amin atas soalan. Sebenarnya saya sendiri pun membesar dengan membaca komik dan melihat kartun-kartun yang lebih kuat lah. Dan rupanya mereka di barat, termasuk di Jepun yang banyak pengaruh barat ni, kebanyakan yang mencipta kartun-kartun ini memang banyak dengan elemen-elemen falsafah pemikiran dan juga doktrin-doktrin agama lah. Termasuk tadi kita kata apa nama kartun bending tu lah, nama apa? Apa nama hero dia tu? Eng. Nama lah. Avatar tu sendiri pun istilah yang memang digunakan oleh Hindu untuk menggambarkan penjelmaan Tuhan dan seumpamanya. Baik, tetapi apabila dia jadi okey, tak ada masalah bila kartun-kartun itu hanya dilihat sebagai kartun. Jadi saya ingat saya dulu, saya lah masa kecil tu tengok kartun ni semata-mata kartun lah. Tapi bila kita dah besar apa semua ni, rupanya baru kita tahu di sana terdapat banyak dipanggil subconscious mind, benda yang diselitkan dalam bentuk falsafah, bentuk akidah, doktrin dan seumpamanya. Mereka bincang tentang the one, apa nama yang the soul, benda-benda falsafah, apa nama Trinity, bahkan Kristian. Kalau apa nama Jepun punya kartun apa semua, termasuk Avatar apa semua ni, memang banyak elemen-elemen Buddha dan seumpamanya lah. Wallahu alam Ustaz Ali, tapi setakat saya, pengalaman saya, kalaulah benda itu dilihat hanya sebagai kartun, maka tak ada masalah lah. Cuma sekarang yang kita risau adalah dia telah memberi kesan secara tidak langsung, menyebabkan mereka yang taksub dengan cerita-cerita ini menganggap secara tidak langsung nilai-nilai yang dibawa itu akhirnya memberi kesan untuk dia jadi neutral ataupun jadi pluralis dan seumpamanya. Wallahu alam, solusinya tak dapat tidak, mestilah kita memantapkan akidah anak cucu kita juga. Kemudian dia nak pergi macam kita lah, kita duk kaji kitab, kita duk baca Bible ke, kita duk baca agama-agama lain. Selagi mana kita ni teguh utuh faham apakah itu akidah tauhid, marilah yang macam-macam mana pun tak ada masalah. Tapi yang kita risau sekarang, yang masalah akidah tauhid ni pun jadi bercampur dengan yang syirik pun tak sedar. Yang kita duk kaji Ustaz Ali, semayang bang tak tinggal, tapi tok pawan-pawan duku pun okey juga. Semayang bang tak tinggal, tapi okey pergi sambut sama-sama Merry Christmas dengan kawan-kawan, tanpa sedar bahawa benda tu ada fatwa yang telah mengatakan tak boleh lah untuk bercanda. Nak ucap tahniah tu tak ada isu, tapi nak sambut bersama, bergembira bersama, macam mengiyakan sambutan mereka, itu dah jadi satu isu lain. Jadi nak dapat tidak, pada saya solusinya adalah benar-benar balik memantapkan kita punya kefahaman terhadap akidah tauhid yang sebenar-benarnya, bukan mantapkan akidah tauhid saja. Vice versa, at the same time mesti juga memahami apakah itu syirik kepada Allah. Yang jadi masalah sekarang, saya dah perasan pendekatan pengajian sifat 20 yang telah dibawa oleh aliran arus perdana di Malaysia, without any hesitation untuk kata benda tu salah. Tak salah, sifat 20 dia kaedah. Dia kaedah belajar akidah menurut Asy'ariyah, kalam Asy'ariyah. Tak apalah. Tapi pendekatan itu disebabkan terlalu philosophical, tinggi,
pengajian-pengajiannya dia tak macam akidah 3 yang lebih jelas. Tauhid 3 yang bila bincang tauhid terus bincang tentang syirik. Maka dia pembahagian dia tu jelas. Saya tak fikir masalahnya pada sifat 20 tapi masalah pembawaan. Pendekatan yang dibawa oleh para agamawan kita dalam membincangkan sifat 20 tu perlu dimantapkan lagi lah kalau lagu mana wallahu alam. Tapi jelas tak balance. Bila mengaji tauhid tak mengaji syirik. Bila mengaji sunnah tak mengaji bid'ah. Bila mengaji apa dia iman tak mengaji kufur tu apa. Memang akan jadi tempang. Soalnya nak kena jantan mesti kena betina lah. Nak kena malam kena siang. Sebab tu bila kita mengaji tauhid, akidah tauhid, maka wajib juga at the same time untuk kita mengaji apakah itu akidah syirik. Muqaranah, buat perbandingan di situ. Dan benda ini kita akan jumpa dalam pengajian akidah 3, tauhid 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam sifat 20, dia tak fokus ke situ. Dia ada, bukan tak ada. Dia tak fokus secara bold, secara jelas di situ. Dia lebih pada memfokuskan untuk mentazihkan Allah sehingga tertinggal perbincangan yang benda-benda yang boleh mensyirikkan Allah secara bukan tak ada tapi tidak sebanyak ataupun portion akidah tauhid 3 tu. Wallahu a'lam. Jika ada lagi sahabat-sahabat yang lain sebelum kita tutup ni dah 10.30. Dan ada 3 minit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Saudara Zaim. Saya nak tanya, boleh tak macam contoh mana kalau ni, ada saya student daripada QUIPS, Police Assembly. Jauh dah. Saya nak tanya Ustaz, okay, kalau macam contoh ada sebahagian daripada novel dia menceritakan walaupun cerita tu fantasi tapi dia tunjuk ada dalil-dalil yang menceritakan tentang seorang watak wali lah. Tapi dia, walaupun cerita tu fantasi tapi dia ambil ayat-ayat Quran ni, dia kata kalau wali tu baca macam ni dia boleh jadi macam ni. Dia boleh buat macam-macam, dia boleh jurang angin. Jadi saya nak tanya, kalau novel fantasi tu boleh ke? Maksudnya boleh ke dijadikan fantasi tu menggunakan dalil Quran ni, lepas tu disebarkan, maksudnya masyarakat baca dia boleh membawa pemikiran masyarakat tu lah. Betul. Maksudnya tak langsung lah, sebenarnya dia telah menyuntik fikrah itu. Baik, dalam masalah penulisan kreatif ni kita terlalu secara asasnya kita terlalu banyak orientasikan barat punya falsafah dan juga barat punya barat punya kaedah. Dia ada tu, ada ni. Saya memang dalam bidang sastra dan itu dibincangkan lah. Baik, secara umum sastra ataupun penulisan kreatif novel ni dia ada bentuk dan isi. Jadi kita nak pastikan bentuk dan isi dua-dua patuh syariat. Jadi sebahagian daripada pengkarya ini mereka ni ada doktrin, ada dia punya latar pemikiran mereka sendiri-sendiri. Jadi ada yang minat pada tajdid apa semua, macam saya pernah cuba tulis novel dulu, kita cubalah bawa dakwah-dakwah yang begitu. Macam kalau saya sangat syorkan supaya antum, ibu ayah yang ada sini dan juga adik-adik lah yang lebih muda pada saya, paling tidak antara novel yang baik untuk nak baca, kalau kata nak konten dakwahnya jelas, selamat apa semua, tolonglah. Dan saya sangat syorkan untuk baca karya-karya Hilal Ashraf. Memang cukup baik untuk hiburan pun bagus, untuk bacaan nak baikkan bahasa pun bagus, untuk tarbiyah dakwah pun bagus, dan untuk ketepatan fakta yang fikrah kita ni pun bagus. Karya-karya Hilal Ashraf yang sangat luar biasalah mutakhir ni beliau itu. Saya sangat cemburui beliau lah, kejayaan beliau dalam membawa dakwah dalam konteks tulisan kreatif yang luar biasa itu. Tapi di sana ada penulis yang macam Akhi Zaib sebut tadi, dia wujudkan satu watak wali dalam novel dia, dan dia macam-macam yang kita dengar golongan-golongan yang minat dengan wali, golongan tarikat tasawuf yang memang percaya pada benda-benda kasyaf, laduni apa semua ni. Jadi pada watak wali tu diletak semua benda tu. Seolah-olah benda tu walaupun dalam perusahaan kreatif satu watak fiction, tapi sebenarnya dia telah menyampaikan dia telah cuba untuk menyampaikan dakwah dia lah, ya, bahawa benda tu benar-benar boleh berlaku pada luar. Dan hakikatnya kebanyakan daripada benda-benda riwayat Israiliyat, hadis palsu, fitnah sirah ini masuk ke alam Melayu kita melalui cara itulah, melalui cara hikayat, fiction itu, fiction hikayat itu. Jadi di sinilah
pada saya tetap kalau kita of course penulis tersebut dia menerima lah, di luar pun maksudnya dia menerima fikrah dan aliran itu. Pada kita benda itu wajarlah untuk dielakkan dan untuk diperbetulkan dan seumpamanya. Jadi alternatifnya why not kita lepas ni pakak-pakak sokong penulis-penulis yang benar-benar patuh syariat dan juga fikrahnya muyul kepada untuk membawa kepada sunnah dan seumpamanya. Dan saya sangat syurkan untuk kita fokus ataupun cuba untuk popularkan penulis ataupun karya-karya yang cukup baik, yang cukup patuh syariat, penuh dengan unsur tarbiyah oleh Hilal Ashraf. Antaranya lah, ramai lagi, tapi yang saya baik dan saya ada hubungan secara ni sikit adalah Hilal Ashraf. Saya sangat syurkan. Wallahu alam. Saudara Zaim, terima kasih. Okey, kita dah 10.30. Jika ada satu lagi sebelum kita tutup, insyaAllah sebelum kelas kita minggu depan lah, insyaAllah.